Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada saya dan juga rakan-rakan. Saya Muhammad Iqmal bin Musin, nombor bateri 280131 dan saya akan membincangkan tentang tugas individu dalam soalan 4 berkenaan tentang mitos dan juga sastra sejarah. Ini merupakan isi kandungan saya akan bentangkan. Yang pertama daripada pengenalan, kedua adalah definisi sastra sejarah dan juga ciri-ciri kepentingan, dan diteruskan kepada definisi konsep mitos, peranan mitos dalam sastra sejarah, berkaitan mitos dan juga sastra sejarah dan juga rumusan. Pertama adalah pengenalan. Sastra ini menjadi warisan bahasa yang menjadi turun-temurun bagi masyarakat Melayu, dan juga kewujudan sastra ini bermula daripada bahasa Sanskrit iaitu sastra, iaitu alat seni dalam mendidik, buku pengajaran dan juga buku petunjuk. Sas bermaksud kepada memberi tunjuk ajar dan terang adalah suatu alat. Sastra sejarah ini merupakan pecahan utama dalam jenis sastra yang berteraskan kepada sifat keberanian dan juga kepahlawanan hikayat dan juga orang ternama, dan ini juga mempunyai perkaitan tentang unsur mitos yang mana memberikan pengajaran kepada seluruh masyarakat. Jadi kita lihat pada definisi konsep sastra sejarah. Ia berbawa maksud kepada penulisan karya yang berdasarkan kepada sejarah benar dan juga sejarah bukan sebenar. Dan sastra ini juga dihasilkan dalam bertujuan melihat kepada keindahan cerita hikayat dan juga menceritakan tentang sejarah lama yang telah berlaku. Dan semasa penghasilannya, berlaku ketidaksempurnaan terhadap jalan cerita yang disampaikan dan juga tidak memiliki sebarang tarikh yang tetap. Sebab dia berfokus kepada unsur keindahan jalan cerita terhadap penghasilan karya tersebut. Seterusnya kita akan lihat kepada ciri-ciri sastra sejarah. Yang pertama adalah objektif penulisan, yang kedua pula pengolahan jalan cerita, dan yang ketiga adalah aspek pertarihan. Yang kalau kita lihat pada ciri-ciri sastra sejarah, yang pertama adalah objektif penulisan. Sastra sejarah ini dihasilkan dalam menghayati kepada kebesaran, ketinggian, kejayaan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu, dan ini juga dijadikan sebagai nasihat, pengajaran dan juga amanat kepada pemerintah. Yang kedua adalah pengolahan jalan cerita, yang dimana ada dua jenis jalan olahan cerita. Yang pertama adalah sejarah asli, dan yang kedua adalah sejarah yang berteraskan kepada mitos, fantasi dan juga legenda. Sejarah asli ini dia banyak menceritakan tentang kejayaan dan juga kejatuhan pada suatu negara kota, dan juga secara lain pula dia banyak menceritakan tentang keunikan dan juga kritikan golongan pemerintah terhadap tingkah laku yang tidak baik yang mereka telah lakukan. Yang ketiga adalah aspek pertarihan, yang dimana dia tidak ditekankan sebab tidak ada sebarang catatan yang ditulis dalam bagaimana sejarah itu berlaku, tapi ada akan suatu tarikh yang dia akan diambil berdasarkan kepada peredaran adab yang tertentu. Sebagai contoh, menurut daripada Universiti Malaya yang menyatakan bahawa sastrawan memberikan gambaran terhadap kerajaan-kerajaan yang terdahulu di negeri Aceh, iaitu tentang hikayat Raja-Raja Pasai yang hanya ditemukan sekitar pada abad 14 dan juga abad ke-15. Ini adalah merupakan kepentingan sastra sejarah. Yang pertama adalah penghayatan dalam sejarah keturunan Raja-Raja Melayu. Kalau kita dapat lihat bahawa kemasyhuran dalam cerita Raja-Raja Melayu ini dia merupakan sebagai penyambung generasi terhadap peraturan dan juga adat istiadat, dan ini juga mewujudkan kepada rasa taat setianya kepada Raja-Raja Melayu sebagai ketua negara, dan ini juga dapat dibuktikan kalau kita lihat dalam rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan juga negara. Yang kedua adalah menyampaikan pengajaran yang baik. Dikenali juga sebagai petunjuk masa hadapan yang penuh dengan nilai murni, khususnya kepada kanak-kanak tersebut, dan pembentukan sasial diri yang mantap juga akan mencerminkan personaliti yang baik kepada khusus kepada kanak-kanak menerusi sastra sejarah tersebut. Jadi kita akan lihat pada yang kelima, definisi konsep tentang mitos. Mitos ni banyak maksud, tetapi yang lebih definisi lebih tepat adalah penceritaan tentang kesaktian seseorang ataupun makhluk yang mempunyai keunikan insiden yang berada di luar corak pemikiran manusia. Ada dua jenis mitos. Pertama, mitos asal-usul pembukaan kota seperti pembukaan Singapura. Kedua, mitos ketokohan hikayat, iaitu hikayat Hang Tuah. Dan mitos ni menjadi ciri sastra sejarah yang amat penting sebab ada daya tarikan bagi pembaca terhadap keunikan dan kesaktian dalam karya sastra tersebut. Dan ada juga unsur, iaitu unsur luar biasa yang dikenali sebagai supernatural, yang merupakan contoh acuan yang amat diperlukan dalam penceritaan karya sastra ini yang membawa kepada kekuatan manusia dan juga makhluk lain. Kita akan lihat pula kepada peranan mitos dalam sastra sejarah. Pertama, menggambarkan keunikan simbol seseorang. Kedua, panduan identiti terhadap sesebuah masyarakat. Yang ketiga adalah
sebagai mekanisme pendidikan yang berkesan. Yang pertama, kalau kita lihat, dia menggambarkan keunikan simbol seseorang. Okey. Setiap seseorang ataupun suatu perkara tu akan membawa kepada simbol yang membawa makna masing-masing yang mempunyai keunikan bergantung kepada sifat diri seseorang. Dan ini juga berlaku kepada fenomena alam sekitar yang merujuk kepada mitos pembukaan suatu kota. Okey, kalau kita lihat di sini, melalui cerita Hikayat Merung Mahawangsa, ia disimbolkan sebagai wirah dewa yang sempurna kerana membawa kepada pembukaan wilayah yang baru, iaitu negeri Kedah tersebut. Okay, yang kedua adalah paduan identiti terhadap sesebuah masyarakat. Kalau kita dapat lihat di sini bahawa setiap masyarakat ini mempunyai keunikan identiti nasional yang berdasarkan kepada beberapa penggolongan seperti alam sekitar, haiwan dan juga lain-lain dalam setiap mitos tersebut. Dan panduan ini juga dikenal pasti sebagai penceritaan yang berdigara daripada cerita legenda ataupun fantasi pada suatu masa dahulu. Kalau kita dapat lihat dalam gambar tersebut, iaitu batu penyu di Bukit Cehawa, Rantau Abang Dungu Terengganu, yang diinspirasikan daripada cerita legenda batu penyu, iaitu dalam cerita ini menggambarkan tentang kelalaian seekor penyu jantan yang telah minum air kayangan, iaitu air larangan, dan maka dia juga disumpah menjadi batu. Seterusnya, yang ketiga adalah sebagai mekanisme pendidikan yang berkesan. Okay, sastra sejarah, mitos dan juga nilai murni adalah menjadi gabungan aspek secara kolektif yang dapat menyampaikan mesej dan juga nasihat yang baik kepada masyarakat. Dan ini juga berdasarkan kepada tingkah laku yang telah dilakukan, yang di mana saya tidak langsung memberikan kesan yang akan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Okay. Sebagai contoh dalam kita dapat lihat dalam gambar, iaitu berdasarkan daripada cerita Sang Kancil, yang di mana menerapkan pelbagai nilai murni dan juga nasihat yang baik, yang khususnya memberikan tarikan perhatian yang ditujukan kepada kanak-kanak sebagai satu pengajaran yang mereka perlu ikuti dalam kehidupan seharian mereka. Yang ketujuh pula adalah kita lihat perkaitan antara mitos dan juga sastra sejarah. Okey, kata kunci kalau di tempat sini adalah melihat pada kegaguman dan juga keunikan mitos, kerana ada daya tarikan yang tersendiri sehingga benda mitos ni menjadi realiti kepada masyarakat tersebut, yang di mana mereka lebih mempercayainya berbanding kepada adat dan juga pegangan agama yang telah dibawa. Dan juga ada berlaku faktor tambahan, iaitu corak pemikiran masyarakat Melayu dulu berlebih kepada sifat tempatan dan banyak didasari kepada sejarah lama yang menjadi kebanggaan yang perlu diketahui oleh semua masyarakat secara umumnya. Dan juga banyak pengarang masa dulu juga lebih menyukai dalam buat karya tersebut sebab mempunyai penggunaan unsur mitos yang berbentuk kepada kekebalan dan juga kepahlawanan yang tidak dapat dirasai oleh seluruh dan juga semua orang lain. Dan secara rumusannya, kalau kita dapat lihat bahawa unsur mitos ni dalam sastra sejarah perlu dikecapi oleh sebuah masyarakat yang perlu menjadikan warisan kesusastraan Melayu yang perlu dipelihara. Dan penggarap Melayu masa dahulu juga mempunyai kebijaksanaan dalam menggarap sastra sejarah ni, terutama dalam pengolahan jalan cerita yang telah dibawa. Dan juga sastra sejarah ini juga mempunyai nilai warisan yang cukup unik yang dimana perlu dimartabatkan pada sepanjang zaman. Dan ini juga menjadi asbab peninggalan kesusastraan Melayu tradisional yang perlu dihayati oleh semua orang, termasuk kepada generasi yang akan datang. Maka sekian itu sahaja daripada pembentakan saya berkenaan tentang soalan 4, iaitu mitos dan juga sastra sejarah. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.